Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tafariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu Allah biwajihil karim. Orang tak reti. Share kat mana? Sekejap. Apa-apa pun. Abang tak share. Tak tahu nak share macam mana abang tu. Abang boleh pergi share. Sekejap pergi share lepas tu kau pilih. Dah habis dah. Share kau pilih dulu. Masuk Facebook dulu. Lepas tu daripada Facebook share. Dia dulu ada kat dia. Tarik sekejap tepi-tepi. Tablet bukan jadi buku. Belakang tu gelap jadi bunyi gelap. Okey, tu apa dah? Assalamualaikum, selamat malam. Ni guna prim malam ni. Bukan FB live biasa. Bukan maksudnya maksud saya bukan guna go live tekan go live dekat FB tu. Kita guna prim. Sebab tu boleh masuk video. Boleh masuk video, boleh masuk. Okey, sekejap okey. Ni air, mikef. Kan ajak kopi malam ni. Lagi ada beat lagu kan ni. Sekejap Tadi ambil stok tadi. Suara tak susun tak rak kecil. Nanti nak beli rak besar sikit.
Okey. Jadi stok kopi siapa yang nak BBM. Okey. Feminin. Pak gigi satu. Semua tunjuk apa tengok video juga. Pak gigi. Shampoo. Okay. Ini adjust sekejap Inilah. Terus sikit. Okay, selamat malam semua. Assalamualaikum. Malam minggu ni, hari ni 2 hari bulan 9, 12 10 kan, 12 10. Maksudnya hari ni dah buka manajemen jutawan ni, dia buka How to Make Your First Million ni, bab 2 tajuk dia matlamat jutawan. Okay. Selepas kita buat rancangan, bab 1 rancangan harian, selepas merancang, lepas tu kita buat matlamat apa. Selepas dah merancang tu, kita nak plan nak buat apa. Jadi ada mesti yang kita plan tu mesti ada kita ada matlamat apa yang kita nak capai. Kenapa kita nak buat rancangan harian tu? Kenapa kita mesti nak ada sesuatu yang kita nak capai tu? Kenapa? Untuk apa? Okay. Jadi ini berkait rapat dengan impian dan juga impian dan angan-angan lain. Impian dan matlamat dia berbeza. Impian setengah orang ramai orang pada saya ramai orang beranggapan matlamat dengan impian tu sama. Tapi lupa saya fikir macam juga, matlamat dan impian tu sama je maksud dia. Dia cuma lebih baik daripada angan-angan lah. Angan-angan tu macam angan mak jenis, tak ada apa-apa, macam bermimpi. Tapi matlamat dan impian ni dia lebih level lebih tinggi lagi. Dia ada maksud dia. Tapi matlamat dan impian berbeza sebenarnya. Dulu saya fikir matlamat dan impian tu sama. Apa beza dia? Okay. Impian ni dia macam angan-angan. Kita cuma berimpian, kita macam berangan-angan, tapi kita just macam soalan berangan je, tapi dia ada impian je lah. Impian tu konon kita nak rumah besar, konon nak kereta BMW ke kan. Tapi cuma impian tapi tak ada tindakan apa-apa. Kita tak buat apa-apa. Kita cuba seolah macam kita pandang sebentar lalu saja. Pandang sebentar lalu aja, kita nampak itu je. Ada dapat tak dapat tak apa. Macam tak ada kisah, kita tak ada rasa sedih, tak ada rasa apa-apa. Cuma kita nampak sebentar lalu kita nampak. Maksudnya kita nampak macam impian tu nak kereta besar. Tu seolah macam umpamanya kita nampak terlalu nampak kereta tu saja. Tapi kita tak ada tindakan apa-apa, tak ada buat apa-apa, tidak ada plan apa-apa. Sebab nak capai tu, nak dapatkan tu, kita tak ada plan apa-apa. Tak ada buat apa-apa sebab tak plan, tak ada buat apa-apa. Tak ada perasaan. Tak ada perasaan, maksudnya tak ada perasaan sedih, tak ada perasaan nak geram nak ni, tak ada. Tapi beza matlamat. Matlamat ialah sesuatu yang menuju realiti. Yang tu maknanya boleh capai. Boleh capai. Sebab bila dia matlamat, dia ada tindakan dia macam mana nak capai tu. Dia dah fikir. Dia dah buat plan macam mana nak dapat tu kan. Jadi bila dia plan, dia buat tindakan lah. Dia bertindak. Dah mula bertindak macam mana nak dapatkan. Contoh nak dapat Alfa ke, nak dapat Mempire ke, nak dapat kereta yang mewah ke kan. Dia dah buat tindakan macam mana nak tuju nak capai apa dia nak tu. Lagi
dia ada dia dah ada nampak bayangan tu, kata tu contoh jenis apa, jenis apa, warna apa, lengkap dalam bayangan tu, lengkap seolah benda tu dah wujud depan mata dia, dah jadi hak milik dia. Lepas tu dah ada sekali tahun bila dia nak, ataupun dia nak tahun bulan 12 tahun 2022 dia nak. Dia dah set tarikh, yang mana ni dia dah nampak benda tu, mendapat benda tu seolah dia nampak, dan dia buat tindakan ataupun dia plan untuk sampai ke arah yang dia nak tu. Itu matlamat. Berbeza dengan impian. Impian ni dia cuma level sikit tinggi daripada mimpi, ada angan-angan majlis dia. Okay. Itu beza dia matlamat dan impian. Impian tak ada perlu buat apa-apa, hanya impian saja, hanya lalu saja di hati kita. Dia rasa nak yang tu, dan dia cuma bersinggah di, yang pertama tersinggah di hati sekejap saja, yang terasa nak tu dah, lepas tu hilang. Kalau matlamat ni berbeza. Matlamat ni dia melekat di hati kita, dan kita sentiasa ingat nak yang tu. Kita siap plan, kita dah siap nampak dalam fikiran kita, dan hati kita yang kita dah boleh capai apa yang kita nak tu. Okay. Jadi matlamat dah, kalau buku ni ada tulis ditulis macam ni. Buku jutawan ni bab 2 matlamat jutawan, dan ini matlamat dari matlamat saya daripada buku manajemen jutawan ni. Apa matlamat saya, apa yang saya harapkan daripada buku ni. Jadi kita kena tulislah ni. Dia ada bagi ruang untuk kita tulis. Berapa banyak pun kita boleh tulis. Tak cukup bagi sini, kita tambah lagi. Kertas lain tertampai kat sini. Kalau banyaklah. Saya tak habis pun tulis ni. Okay. Kenapa? Apa matlamat? Ni matlamat bukan impian lah. Impian kenapa kita baca sepetas lalu saja, dah tutup buku, simpan dalam store ke, simpan dalam kotak ke, simpan tak. Okay, tapi ini matlamat. Matlamat maksudnya kita ada cara, mesti nak ada cara, mesti nak ambil tahu cara macam mana kita nak. Kita pun lah kita nak apa, contoh nak rumah banglo, ataupun kita nak duit banyak. Dalam banyak tu berapa? Banyak contoh nak banyak dalam akaun SB nak 200,000. Akaun SB nak 200,000. Dalam tabung haji nak 50,000. Dalam akaun apa kita ada lagi. Betul kita dah, bila dah terasa nak macam tu, dia melekat dalam hati kita, dah dia mengganggu fikiran kita nak capai dia tu. Jadi kita usaha macam mana nak dapat mencari ataupun kita cari jalan macam mana nak dapat apa yang kita nak tu. Itu matlamat. Jadi bila matlamat anda daripada buku jutawan ni, atau matlamat saya daripada buku jutawan ni ialah nak capai ni perjalanan, journey perjalanan kita nak capai 1 juta pertama. Ni. Itu matlamat. Okay. Matlamat lah, bukan angan-angan, bukan impian lah. Ini matlamat adalah journey ataupun panduan. Ni manual kan, manual adalah panduan normal. Bukan auto tu dia klik tu dapat menjadi jutawan. Ni tak manual, kita kena buat lah, bukan auto, bukan mesin. Okay. Jadi kalau dia manual, ialah kita kena buat lah. Buat tak dapat. Kalau kita baca 1,000,000 kali, 1,000 kali baca je, tapi tak ada manual, tak ada tindakan yang kita nak buat, takkan dapat. Yang penting ialah manual. Dan buku ni, iya ke buku ni boleh buat kita jadi 1 juta? Iya ke? Tak akan jadi 1 juta kalau tak buat. Dia kena bab buku ni lah, buku kena baca, bukannya sekadar buku bacaan. Memang ada bab-bab yang kita kena baca, tapi itu dah ada sebagai contoh, ada sebagai panduan untuk kita. Dia banyak kita kena tulis. Banyak kena tulis. Tulis tu bukan sebarang tulis conteng. Dia tulis berkenaan dengan bisnes kita, dengan impian kita, dengan apa yang kita nak, apa yang kita rancang, tindakan kita macam mana. Semua lengkap dalam buku ni. Ada 11 bab. Ada 11 bab, bab 1 sampai bab 11. Okey. Jadi sekarang malam ni bab 2 matlamat ni. Matlamat saya daripada menjutawan ni, saya tulislah sini apa matlamat saya. Matlamat bukan impian. Impian saya dah terangkan, impian dengan matlamat tu berbeza. Jadi
Saya tulis ni ada 5 perkara saya tulis okey. Saya tak nak baca saya tulis ni. Ini adalah matlamat saya, okey. Sebab kalau matlamat anda tulislah matlamat anda apa. Sebab buku ni kan setiap buku ialah untuk seorang usahawan bukan seorang usahawan bukan usahawan, bukan satu buku share dengan 2 orang. Contohlah mak dengan anak bisnes sama, tu share 2 orang pakai buku, tak boleh ataupun adik-beradik share, adik-beradik niaga, sama-sama berniaga, lepas tu share satu buku, tak boleh walaupun dia ada beradik, walaupun dia buat bisnes yang sama, tapi of course lah dia ada cita-cita berbeza, mestilah dia ada impian yang nak capai tu berbeza ataupun dia ada plan dah besok dia nak buat apa harapan dia pada perniagaan itu juga berbeza apa harapan dia pada keluarga masing-masing itu juga berbeza jadi dia kena adalah satu buku satu orang sebab setiap hari kita kena tulis rancangan harian bab pertama. Jadi susah nak share, memang tak boleh share lah. Takkanlah setiap hari nak buat perkara yang sama kan. Of course lah, berbeza. Walaupun adik-beradik walaupun suami isteri, walaupun mak dengan anak. Okay. Sini adalah buku bukan saja buku panduan untuk mencapai satu juta pertama, tapi dia juga segala luahan kita, segala rancangan kita, segala yang kita nak tu ada tulis dalam buku ni. Kita kena tulis dalam buku ni sebab dia ada 101 list, dia ada vision board. Itu semua berkenaan dengan diri kita sendiri, bukan berkenaan dengan adik-beradik, bukan berkenaan dengan anak, bukan berkenaan dengan kawan baik ke, partner bisnes ke, bukan dia sendiri, individu. Buku ni individu okey. Jadi tak boleh share tak boleh share dengan sesiapa, walaupun adik-beradik, walaupun mak anak, walaupun suami isteri. Kalau buat bisnes sama-sama, adik-beradik buat bisnes sama-sama, kena ada buku setiap seorang. Okey, faham kan? Yes. Jadi kalau ada kolom vision board ni mesti berbeza mesti juga berbeza. Impian nak rumah macam mana boleh bayangkan jadi ini semua vision board, potensi diri, one list, ini semua dalam bab matlamat jutawan. Okey. Okey. Dah nak capai matlamat jutawan ni, nak capai apa yang kita nak ni, kan, nak capai apa yang kita nak ni, kita mesti, kalau kat sini sepatutnya dalam buku ni 9 halangan manusia ni, 9 halangan manusia, dia ada kat sini 2, 4, 6, 8, ada 9 halangan. 9 halangan manusia yang dia sepatutnya saya baca setiap hari. Dibaca setiap hari. Sebab apa? Sebab inilah 9 perkara inilah yang menyebabkan saya boleh gagal, yang menyebabkan saya putus asa, yang menyebabkan saya nak gulung tikar, yang menyebabkan saya nak nak stop ataupun yang 9 halangan ni yang punca menyebabkan saya gagal, yang rasa tak akan berjaya. Jadi apa dia yang 9 halangan manusia ni? Sini dia tulis, sila baca setiap hari dan beritahu diri anda, saya bukan seorang yang suka bertangguh, seorang yang tak bersungguh-sungguh, seorang yang bukan seorang yang ego. Saya bukan seorang yang suka ikut kawan. Saya bukan seorang yang sentiasa ragu-ragu. Saya bukan seorang yang banyak alasan. Saya bukan seorang yang salahkan orang lain, yang suka salahkan orang lain. Bila buat sesuatu tak betul, bila apa yang tak kena, terus on the spot salahkan orang. Diri tak pernah dicek dulu, betul ke aku buat ni? Apa yang salah aku buat ni? Jadi yang ke-8, jangan malas. Saya bukan seorang yang malas. Yang ke-9, saya bukan seorang yang penakut. Saya bukan seorang penakut pun penting juga. Nak pergi masuk kelas belajar online, takutlah, nanti belajar tak pandai. Saya takutlah nak buat FBA ni, nanti duit habis tapi tak dapat sale. Saya takutlah nak buat live ni, tak pandai nak bercakap, nanti orang tengok saya cakap gagap-gagap.
Sama lah saya dulu macam tu juga. Takut nak cakap, takut nak live. Takut nanti orang cakap, saya tengok orang tengok saya cakap gagap, macam tu kan. Oh, memang selalu mesti gagap lagi ni. Ada gagap dia ni. Memang tak hilang. Kan? Jadi, itulah diri kita, itulah diri saya. Cakap gagap. Apa lagi, cara penyampaian dia pun tak hebat macam yang buat live biasa tu kan. Macam yang dah popular kan, yang ramai pengikut buat live tu. Itu memang dah pakai buat live, pandai bercakap. Saya tak pandai bercakap. Okay. Ini 9 halangan ni. 9 halangan ni kalau 9 perkara ni kita boleh atasi, insya-Allah lah. Saya bukan orang lain je, saya pun sama boleh berjaya. Tapi itulah sifat-sifat ni, sifat-sifat dengan 9 halangan manusia ni, sifat manusia yang selalu ada lah. Suka bertangguh, memang manusia suka bertangguh. Saya pun pernah suka bertangguh kan. Tapi sejak saya belajar yang ni, 9 sifat manusia ni yang ni, saya dah perlahan-lahan nak buang daripada kehidupan saya lah. Dia bukan senang tau nak buang, bukan macam kita tak nak kita buang. Contoh nak ni tak ni. Oh ni tak nak macam ni, warna biru tak nak warna merah. Kita buang. Tak macam tu. Ini adalah sifat kita, perangai kita. Bukan apa ni? Bukan saya suka dia nak ubah on the spot, tidak Okay. Jadi ego, orang ni ramai yang ego dia. Ego susah juga ni ego. Perangai ego susah nak buang, susah nak kikis. Dan ada orang tu, aku nak sikap baik, aku nak berubah. Betul macam saya kan. Sentiasa, patutnya saya bukan seorang yang sentiasa ragu-ragu. Sentiasa ragu-ragu, rasa selalu was-was. Saya pun macam tu. Tapi nak buang sifat tu, sebab kita tahu, kita belajar ni sebelah dengan manusia ni, patutnya perang buang. Tapi walaupun kita tahu perkara tu, walaupun saya tahu perkara ni, 9 halangan manusia ni ialah salah satu sifat. Jangan sentiasa ragu. Tapi ada juga ragu-ragu di hati saya. Contoh, nak buat live ni orang ni, nak buat live ni okey ke ni kan? Nak tak melani ragu-ragu. Ataupun nak masuk kelas tapi nanti kan kalau masuk kelas tak pandai juga kan. Satu aku post ni kan nanti ada tak orang beli. Kalau tak ada penat, tak ada aku post kan. Rasa macam negatif tu ada. Bila kena buat, ada sesuatu yang macam putih beliau datang terbang, dah hilang macam tu kan. Okay. Nak banyak alasan. Nak buat sesuatu tu banyak alasan. Padahal dah fikir nak buat perkara yang baik, perkara yang berfaedah. Tapi ada pula alasan kita. Alasan nanti orang kutuk aku, nanti orang cakap aku macam ni, macam gini. Kan? Okey. Lepas tu, malas ni memang lah ni. Aduh, memang paling susah nak buang sikap malas kan. Kadang-kadang tu bila tengah hari kan, saya cuti, tengah hari tu lepas zuhur rasa nak tidur, sedap nak tidur, tapi nak tidur sampai petang. Bestnya kalau time hujan kan, bestnya tidur. Tapi difikirkan balik, aku dah baik kerja lagi nak buat ini. Saya dah tulis rancangan harian tu semalam nak buat ini, belum buat lagi. Ada 2-3 perkara lagi yang belum buat hari ni. Tapi rasa macam nak tidur lah kalau boleh. Kalau kita lawan perasaan tu, kita buat apa kita rancang. Kita siap, alhamdulillah siap. Tapi kalau kita kalah dengan perasaan tu, kita tidurlah sepanjang hari, ataupun kita tidur 2 jam 3 jam baru petang. Lepas tu ada kerja tak siap. Kita tulis malam tadi tu kita nak buat hari ni, tak siap. Sebab apa? Kita tidur. Okey, inilah perasaan yang sebelum rasa. Tapi alhamdulillah saya tak tidur. Saya pilih untuk buat apa yang saya dah tulis nak buat, apa yang saya rancang nak buat. Okay. Kembali kepada 8 jenis kekayaan. 8 jenis kekayaan. Tuliskan dengan jelas setiap kekayaan yang ada untuk menjadi seorang jutawan sebenar. Kita bayangkan kita ni dah jadi jutawan, kita kaya raya, banyak duit, banyak harta. Jadi ada 8 item, 8 perkara yang kita kena mesti ada. Kena ada dalam diri kita. Kita dah kaya ni, kita jutawan ni, dah banyak duit, dah banyak harta. Jadi takkan nak duit dengan harta je kan.
bukan kaya tu semata-mata duit, bukan kaya tu semata-mata kerana harta, tapi ada juga perkara lain menyebabkan kita nak jadi kaya. Contohnya kaya jiwa. Kaya jiwa maksudnya rasa bersyukur, dapat duit banyak, ada harta banyak, bersyukur. Bersyukur kepada Allah, jangan lupa diri. Janganlah beranggapan ini semua usaha aku aku yang rajin, aku yang pandai, aku yang buat projek ni sebab tu aku berjaya. Aku pandai aku pandai buat kerja macam ni, sebab tu aku berjaya, aku pandai, aku banyak duit. Tidak. Kembali apa yang kita dapat, kita kembali kepada Allah. Jadi kita bila kembali kepada Allah tu, maksudnya kita kena bersyukur, ada harta, bersyukur dapat duit banyak, bersyukur bisnes maju. Itulah jadi kaya jiwa. Apa tu berubah. Dulu mungkin sibuk nak buat bisnes, sibuk nak mulakan bisnes, nak grow bisnes. Meeting sana, meeting sini, belajar sana, belajar sini, buat kerja daripada pagi sampai tengah malam, sebab nak grow bisnes kan. Bila dah berjaya, bila dah jadi jutawan, cuba ubah balik apa yang kurang dengan diri kita dengan Tuhan. Contoh kaya jiwa ni, kalau dulu selalu solat lambat sebab busy, sibuk, ada meeting, ada hantar barang, buat kira-kira, apa-apa je sibuk, selalu lewat solat. Sekarang bila kita dah berjaya, kita ada banyak masa, kerja urusan banyak kerja yang dah buat. Jadi jangan lagi sibukkan diri kita dengan hal yang kurang penting lagi. Kita usahalah supaya bila masuk waktu solat, kita solat awal waktu. Okay. Tak ada perasaan benci dengan orang, dengan pekerja ke, dengan jiran ke, dengan adik-beradik ke. Tak ada benci. Walaupun tengok adik-beradik tu ada yang kurang, tengok jiran tu ada yang kurang, kita dah cukup semua segi, lebih-lebih melimpah ruah. Janganlah ada rasa benci, jangan rasa macam dia level rendah sangat, orang lain tu level rendah, awak seorang yang tinggi. Tak. Okey. Sebab tu semua adalah pemberian Allah. Kita semua boleh boleh berusaha. Yang memberi rezeki ni ialah Allah. Jadi tak boleh sangatlah, memang tak boleh kita bersifat sombong dan berfikir semua yang kita ada tu adalah milik kita. Sebenarnya apa yang kita ada adalah milik Allah. Kita tak ada apa-apa. Bila masa je Allah boleh tarik semula. Okay. Jadi kaya jiwa lah, kaya jiwa, tanda solat awal waktu, bersyukur, tak ada benci di antara sesama manusia, tak ada perasaan benci, tak ada perasaan iri hati, semua tak ada. Okay. Yang negatif tu tak ada, buang cuma negatif. Okay. Yang kedua, kaya jiwa, kaya harta. Kaya harta saya kata tadi lah, kaya harta, banyak duit, berjuta duit, ada rumah, ada sewa cukup, ada tanah. Itu semua kaya harta. Okay. Kaya pengalaman. Pengalaman ni apa? Pengalaman, kalau saya tak banyak pengalaman, sebab saya banyak habiskan masa kerja saya kat kilang, pergi pagi balik petang. Itu je. Bertahun-tahun, puluhan tahun kehidupan saya. Jadi nak kata pengalaman yang pergi luar negara, bercuti sana, buat sesuatu yang hebat, macam tak ada. Okay. Lepas tu kaya dengan kesihatan. Kaya dengan kesihatan. Kaya jiwa, kaya harta, kaya pengalaman, kaya kesihatan. Kaya kesihatan ni, kita plan nak buat kaya kesihatan macam mana? Kalau saya sentiasa nak ambil ambil suplemen. Jadi suplemen tu saya ambil garlic. Sebab saya pada saya Aihu ada garlic. Saya ambil untuk kesihatan, saya ambil garlic. Lepas tu lagi kaya kesihatan ni kena jaga diri kita, kena jaga kebersihan, kena jaga diri kita supaya sihat. Lagi satu saya ambil ni jamu mahadani. Jamu mahadani ni bagus untuk
untuk saya dia untuk melancarkan perjalanan darah saya daripada jantung ke kepala sampai ke kaki. Lancar. Bila darah lancar, tak adalah rasa sengah-sengah, sebu-sebu kat badan ni kan, lenguh kan, tak ada. Okey. Hormon kita pun terjaga. Jadi kulit kita pun cantik, nampak awet muda macam tu. Sebab apa? Perjalanan darah dalam badan kita lancar, tak ada semput-semput, tak ada sangkut-sangkut. Okey. Jadi jaga pemakanan. Pemakanan pun jaga. Ya. Okey. Itu keempat kan, kaya jiwa, kaya harta, kaya pengalaman, kaya kesihatan. Lagi kaya circle yang membantu. Kaya circle yang membantu maksudnya kita kelilingi oleh orang-orang yang positif. Orang dikelilingi oleh orang yang positif. Saya ada mentor, saya ada kawan-kawan yang sama-sama minat dengan saya. Saya berkeliling dengan orang yang baik hati, orang yang penyayang. Tak ada golongan dalam golongan saya yang rapat-rapat dengan saya yang bersikap tidak baik. Mereka semua sentiasa ada untuk untuk membantu bila diperlukan. Okey, sudah nampak itu semua. Kawan-kawan saya semua baik-baik, yang sentiasa akan membantu bila saya perlukan. Okey. Lagi jasa kepada kaya jasa kepada orang ramai. Kaya jasa kepada orang ramai maksudnya suka menolong orang, suka selalu bagi sedekah, memberi infak kepada anak yatim, bantu keluarga. Lepas tu sedekah tu jangan tunggu bulan puasa je ke, ataupun hari tertentu atau bulan tertentu baru nak sedekah. Tak. Kalau kita boleh bagi setiap hari, alhamdulillah, bagi setiap hari sedekah. Walaupun kuantiti tu tak jadi isu. Yang penting kalau kita boleh istiqamah, buat setiap hari, sedekah setiap hari. Kuantiti bukan satu masalah, ataupun nilai yang bukan satu masalah. Yang jadi value penting ni ialah konsisten kita bagi setiap hari. Sebab itu dalam team Smart Building Partner ni, team manager tawan ni ada buat program Rumah Mulia. Rumah Mulia ni untuk program ni ialah untuk kita memberi setiap orang yang menyertai program Rumah Mulia ni akan memberi makanan atau 2 bungkus makanan ataupun 2 bekas makanan kepada sesiapa yang fikir dia perlu nak bagi. Dia perlu nak bagi setiap hari minimum 2 bungkus makanan kepada sesiapa yang kepada bukan kepada siapa, kepada orang yang berlainan setiap hari. Jadi ini dilakukan selama 40 hari ataupun selama sebulan untuk melatih diri kita ni sifat memberi. Tak perlu nak tunggu jadi tawan, tak perlu nak tunggu duit dalam akaun kita ada 500 ribu, 100 juta. Tak perlu. Sekarang ni pun berapa yang kita ada ni pun kita boleh bagi pada orang. Ingat berapa banyak kita bagi, berapa banyak kita bagi, Allah akan gandakan lagi lebih banyak Allah akan bagi pada kita. Jangan tanya saya berapa banyak Allah bagi. Ini adalah Allah dah janji. Kalau kita bantu orang, bila kita memberi makanan pada orang, terutamanya pada orang yang lapar, Allah akan bagi kita rezeki berganda-ganda daripada kita keluarkan. Sebab Allah itu amat penyayang, amat pemurah. Jadi kalau dia dah Allah itu amat penyayang, amat pemurah, berbanding kita ni, kita kasih sayang kita pun dah tak nampak sebenarnya. Tak nampak sedikit. Kasih sayang kita ni, pemurah kita ni dengan manusia tak lalu sikit sehingga tak nampak lah. Sedangkan Allah ni dia maha kaya, maha penyayang, maha pemurah. Jadi bila kita bagi 2 bungkus makanan, tentulah kita akan dapat, Allah dah janji akan bagi lebih-lebih lagi, berganda-ganda daripada yang kita bagi pada orang. Sebab Allah itu bersikap maha pemurah, maha penyayang. Sedangkan kita ni, kasih sayang kita
kasih sayang kita ni pada sesama manusia telah kecil sehingga tak nampak. Okey. Jadi biasa kepada orang ramai, bantu orang ramai. Bantu orang ramai, Allah akan bantu kita. Jadi bantu juga apa ni? Mana jiwa, kaya jiwa. Kaya jiwa, kaya jasa pada ramai ni, kaya jiwa ni dia lebih kepada emosi kita, dalaman kita, hati kita, perasaan kita. Kalau jasa kepada ramai ni, dia boleh kaya, boleh nampak lah kita bantu orang macam mana, kita bagi apa kan. Jadi kaya duit, dia kaya duit. Ramai yang suka kaya duit ni. Siapa yang tak nak kaya duit? Okay. Kaya duit, ni tulislah kita nak berapa. Tabung haji nak berapa. Saya nak sini tabung haji 10K, 10,000 tabung haji. Cukup ke ni? Tak cukup. Nak pergi haji sekurang-kurang sekarang 20,000. Saya tak boleh ni, kena tukar ni. Mana cukup 10,000? 10K. 10K. Oh, bukan 1K. Betul lah. 10K, tak nak 10K. Sekurang-kurangnya 20K nak pergi haji, 20K sekarang ni kan. Mahal kan sekarang ni. Dia beritahu selepas Covid ni kan dah boleh pergi haji, dah boleh pergi umrah. Yang lengkap dos 2 kan. Dos 2 dah boleh pergi umrah, dah boleh pergi haji. Tapi apa ni, kos akan naik. Saya dah dapat info tau, kos haji, kos umrah naik. Selepas ni lah, selepas dah Arab Saudi dah buka daripada negara lain untuk pergi sana, kos dah bertambah. Okay. Tabung haji saya tulis 50K. 50K. Target saya nak dah tabung haji nak ada 50K. Sebab saya akan boleh tak nak pergi seorang. Kalau cukup seorang, saya pergilah seorang. Tapi kalau boleh, boleh pergi semua. Sebab itu kita plan target nak kaya duit ni letak banyak-banyak. InsyaAllah Allah akan bagi. Bila kita tulis, kita nampak, kita baca, kita doa, ya Allah, duit akaun tabung haji, ya Allah akan bantulah aku nak 50K. Aku nak 50K dalam akaun tabung haji, ya Allah, supaya aku boleh pergi semua dengan keluarga aku, ya Allah. Okay. SB nak 50K. Akaun anak nak 55K. Sikit tak cukup ni akaun anak ni. 5K kan. Sekurang-kurangnya 20K. Sebab yalah akaun anak ni nak buat apa ni, urusan belajar dia nanti. Takkanlah 5K cukup nak pergi U ke, nak pergi sama belajar college ke kan. Tak cukup. 20K. SB patutnya nak 100. Okay. 100K. Okay. Kaya dengan pencapaian. Alamak, kaya pencapaian ni. Tak ada pencapaian, tak ada apa yang ada capaian, anugerah apa-apa tak ada ni. Macam mana ni? Kena kosongkan lah ni. Tak ada capaian, tak ada anugerah. Tak ada anugerah datuk ke, anugerah wanita perkasa ke, apa lagi? Tak ada apa-apa. Saya tak dapat apa-apa anugerah. Sedih kan? Macam mana? Okay. Siapa yang ada anugerah tu, tulis anugerah dia apa ada. Okay. Anugerah wanita kampung paling rajin, anugerah wanita paling cantik, anugerah leader yang paling hebat. Tulis je lah apa yang awak dapat. Saya tak dapat apa-apa. Soalnya sedih lah. Tak ada anugerah ni. Okay. Okey, pasal tu sambung lagi. Ni vision board ni. Vision board. Sudah menguat sebenarnya. Vision board ni kekayaan. Ada 6 Vision board ni kekayaan, kejayaan, kesihatan, hubungan, keluarga dan gaya hidup. Vision board ni ialah macam kita nak apa-apa tu kita boleh nampak kat depan mata kita. Seolah benda terwujud depan mata kita. Kita bayangkan, contohlah saya nak rumah macam ni.
Saya bayangkan macam mana saya nak. Bayangkan rumah ni saya nak macam ni, rumah satu teres, saya nak depan macam ni, saya nak dapur bahagian tengah, rumah tamu, rumah dapur, bilik 3. Okey, contoh macam tu. Lepas tu saya nak rumah tu, saya nak dalam dia semua cat putih. Dalam dia, luar dia saya nak warna hijau. Boleh bayangkan macam tu. Kita nampak bayangan dia, lepas tu kita cari. Tapi kalau kita lukis, kita lukislah. Kala-kala lah ikut kita nak rumah tu cat apa. Kita lukislah. Kalau tak nak lukis, cari kat mana-mana. Cari je dalam majalah ke mana kan. Saya suka rumah macam ni. Okey, saya suka macam ni. Rumah macam cantik. Pattern rumah macam cantik. Saya nak rumah macam ni. Jadi potong. Tampaklah buku ni. Semua yang lain pun. Kejaya. Hubungan yang kita keluarga lah. Utamakan keluarga. Kejayaan ni okey tak okey. Tersaksa ke tak saksa kejayaan kita. Lepas tu kesihatan. Apa yang kita buat untuk sihat. Lepas tu keluarga macam mana. Mestilah aku nak keluarga yang bahagia. Lepas tu gaya hidup. Gaya hidup saya buat sini apa tau? Sebab emas. Gaya hidup saya tanpa gambar emas. Maksudnya gaya hidup ni nanti kalau saya dah kaya, saya nak beli emas banyak-banyak. Nak pakai. Lepas tu nak beli emas. Mesti saya tunjukkan gomba kan. Saya pun nak simpan gomba. Gomba nak simpan, emas nak simpan. Dan saya nak keluar zakat emas. Kalau saya ada sekarang ni tak layak nak keluar zakat emas. Sikit je apa yang saya pakai ni je yang ada. Jadi kalau saya nak banyak, tak kisah saya nak keluar zakat emas berapa puluh ribu pun saya boleh keluarkan. Saya tak sayang duit. Bukan masalah soal sayang, tapi bila maksudnya bila saya boleh keluarkan duit zakat emas, maksudnya saya ada emas banyak. Bila ada emas banyak, saya boleh keluar zakat yang banyak. Dan zakat itu boleh bantu pada orang ramai yang susah. Okey. Jadi kalau tak ada emas banyak, tak perlu nak bersedekah. Jadi boleh tak bersedekah. Zakat pusat zakat pun kekurangan duit nak bantu orang yang susah di luar sana. Okey. Jadi kita jadi salah seorang yang penyumbang duit zakat. Okey. Antara penyumbang duit zakat dengan penerima duit zakat, mana lebih baik? Jadi penyumbang duit zakat ni umpama dia tangan yang atas. Penerima zakat ni umpama tangan yang bawah. Jadi tangan yang atas lebih bagus daripada tangan yang mana terima. Tangan yang atas lebih bagus daripada tangan bawah. Okey. Jadi baiklah kita usahakan untuk menjadi seorang yang layak, seorang yang boleh keluarkan zakat. Okey. Jadi kat sini ada lagi 101 list. This year 101 list ni pun Allah, saya tak habis tulis semua 10 ni tau. Tak habis 10 ni. Saya tak tahu nak apa lagi ni. Semua dah banyak apa yang saya dah tulis dah semua. Apa lagi saya nak? Banyak tau 101 list ni. 101 list ni. Satu. Ada masa tak? Kalau ada fikir tak? Ada pak rasa tak? Banyaknya aku nak capai. Ada tak fikir macam tu? Ada tak fikir macam banyaknya aku nak ni, boleh aku capai ni? Ataupun aku nak ni lah, aku nak buat ni lah, aku nak beli ni lah, tapi tak capai-capai, sampai mati tak capai. Okey. Jadi 101 list ni kita tulis je apa yang kita nak tu. Dapat tak 101 item, 101 perkara yang kita nak. Jadi dalam ni untuk memudahkan kita nak tulis, dia dah dibagikan kepada 2, 4, 6, 8, 10. Dah dibagi kepada 10 item. Dia dah asingkan 10 item. Jadi kita tu senang nak bezakan. Senang nak tulis lah. Okey. Walaupun macam tu, saya pun tak pernah lagi tulis ni. Tak pernah lagi. Baca dah buntu nak tulis apa lagi ni. Apa yang saya nak lagi Apa yang saya nak tu dah sekarang ni. Apa yang saya nak saya dah tulis kat sini. Dah ada kat sini. Okey. Betapa banyaknya nak ni. Apa banyak sebenarnya kita nak. Nak bayangkan berapa banyaknya mentor ni. Mentor saya, Dato' Sally, nak kita
banyak banyak perkara yang kita nak. Biar kita banyak perkara kita nak, supaya kita lagi banyak kita usaha. Bayangkan kalau kita nak RM1, usaha kita lah untuk capai RM1. Usaha kita nak capai dah RM1. Tapi kalau usaha kita RM10, RM10, kita buat usaha macam nak sampai RM1, of course lah tak sampai. Jadi kena usaha lah gaya ke tindakan kita tu seperti kita nak yang 10. Jangan macam nak 1. Faham tak tu? Okey, ni saja. Saya kupas topik ini taklah mendalam, taklah detail macam Dato' Suhaili tu, ataupun juga kos-kos lain yang hebat-hebat di luar sana. Okey. Itu saja malam ni saya nak share. Saya nak share berkenaan dengan matlamat jutawan. Jadi setiap orang mesti nak ada matlamat, jangan ada impian. Tak salah ada impian, tapi tak akan capai lah. Tak akan capai. Kalau nak capai, kena matlamat, kena impian tukar kepada matlamat. Dan kena tulis. Jangan dalam kepala saja. Dalam kepala saja tak achieve. Sebab kita tak nampak. Kita kena tulis. Betul, bila tu kita tulis dengan lengkap, boleh bayangkan macam mana, sehingga kita boleh nampak warna apa, tahun bila, bulan berapa, tahun bila yang kita boleh, yang kita nak betul, yang kita boleh jadi milik yang kita nak tu. Itu matlamat. Kita kena tulis tepat kat sini. Tulis kat sini cepat. Okey. Sunat tak. Okey. Sampai sini saja malam ni berkenaan dengan matlamat jutawan. Jumpa lagi malam besok, masa yang sama, pace yang sama. Okey. Jadi ingat ingat matlamat jutawan kita lah. Sebelum kita nak bermula, sebelum kita nak grow bisnes, kita dah tulis siap-siap apa matlamat kita nak berniaga ni. Kenapa kita berjaya sangat nak jadi jutawan, kena tulis sini. Dan nanti bila kita dah berjaya atau kita dah tengah dalam perjalanan nak capai tu, jangan lupa baca semula apa yang kita pernah tulis. Baca semula apa yang tulis, supaya kita tak lupa, supaya kita tak lupa diri. Ingat balik apa yang kita tulis ni. Sebab masa kita tulis tu, masa saya tulis ni, ataupun masa kamu tulis tu, belum jadi jutawan, belum jadi kaya raya. Masa tu tulis dengan sepenuh hati, apa yang awak harapkan, apa awak nak kepada jutawan tu, apa matlamat awak bila jadi jutawan, macam apa hasrat hati awak sebenarnya. Dah keluar dah semua dalam senarai keluarga awak tu. Jadi bila ingat balik, ingat masa tu kan baru bermula, belum jadi jutawan lagi. Nanti bila dah jadi jutawan, kembali balik kepada matlamat ni, matlamat kita tulis ni. Tak kisahlah 6 bulan lagi, 6 bulan lepas tu ke, setahun lepas tu ke, bukunya jangan buang. Baca apa yang kita tulis. Masa tulis tu belum lagi jutawan. Jadi sekarang kita dah jadi jutawan, kita tulis, kita baca balik apa matlamat peribadi, apa matlamat jutawan, supaya kita ni tak sesat, tak sesak, tak lupa diri, tak lupa mentor, tak lupa sahabat-sahabat yang lain. Jadi perkara ni bila kita tengok balik, kita baca, dia boleh mengingatkan kita lah, supaya kita kalau buat salah tu kembali, betulkan salah. Okey. Jadi itu malam ni. Okey, matlamat jutawan. Ingat saya ada kerja lain nak buat, jadi saya stop dulu dah pukul. Ya. Saya kat pukul 11 dah. Lama juga saya cakap ni. Hampir 1 jam. Okey. Okey, malam ni saja malam ni matlamat jutawan. Jumpa lagi esok malam, pace yang sama. Esok bab 3. Bab 3 berkenaan dengan branding. Esok
Check balik besok branding kita macam mana, dah okey ke belum, dah ada branding ke belum, okey. Lepas tu ada logo ke semua, apa nama branding, nak dalam bisnes tu nak branding nama ke, nak branding produk, okey. Fikirkan dulu besok. Okey, itu saja malam ni, insya-Allah. Besok jumpa lagi, place yang sama, masa yang sama. Okey. Assalamualaikum, selamat malam.